Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, apa khabar? Muallim harapkan awak semua sihat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Islam secara tidak segerak. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita baca doa sama-sama. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, pembelajaran pada hari ini kita sambung dengan lebih lanjut berkaitan dengan Hajjatul Wida'. Sepertinya awak semua ingat, Hajjatul Wida' adalah haji perpisahan. Kenapa dipanggil sebagai haji perpisahan? Sebab itu adalah haji yang terakhir sebelum Nabi wafat selepas itu. Baik, kriteria kejayaan pada hari ini adalah yang pertama, awak boleh analisis apakah isi penting dalam khutbah terakhir dari Muhammad SAW. Yang kedua, awak boleh ambil iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wida' yang telah awak semua pelajari pada minggu lepas. Baiklah, kita teruskan. Baik, sekarang analisis berkaitan dengan isi penting dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Awak semua ingat tak apakah akronim yang memudahkan kita ingat isi penting dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW? Tanggung baja taruk seriba. Tanggung baja taruk seriba. Baiklah, untuk tanggung, apa itu tanggung? Tanggung jawab kita untuk mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Tanggungjawab ini adalah penting bagi memastikan kesatuan, bagi menghasilkan kehidupan yang harmoni. Yang kedua, ba tu untuk apa? Bersikap baik. Bersikap baik sepanjang masa. Contoh, membantu orang yang memerlukan, membuang sampah di dalam tong sampah dan meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Ja adalah untuk amalan jahiliah. Maka amalan jahiliah semestinya perlu dijauhkan, ditinggalkan, sebab amalan jahiliah akan merosakkan kehidupan masyarakat. Ta adalah untuk singkatan kepada taat kepada pemimpin. Selagi arahan yang diberikan pemimpin tidak melanggar syariat Islam, maka selagi itulah kita kena ikut sedaya upaya kita, sebab itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian Ru adalah singkatan untuk rukun Islam. Bermaksud kesemua 5 rukun Islam itu perlu dilakukan, dihayati dengan baik, wajib dilaksanakan. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Haji ini perlu dilaksanakan mengikut kemampuan masing-masing. Kemudian QS itu untuk apa? QS untuk Quran dan Sunnah. Semestinya dalam kehidupan kita mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita sepanjang zaman. Dan yang terakhir adalah riba. Riba adalah sesuatu perkara yang menindas orang lain. Contoh, riba ini sering dikaitkan dengan pinjaman hutang, dan riba sangat tidak bagus untuk diamalkan kerana menindas orang yang dalam kesusahan. Maka ianya wajib untuk ditinggalkan. Maka itulah kesemua isi penting dalam khutbah terakhir dari Muhammad. Tanggung baja taruk riba. Yang seterusnya adalah iktibar daripada Hajjatul Wada'. Bagaimana? Baiklah, daripada peristiwa Hajjatul Wada', iktibar yang dapat kita hayati daripadanya adalah, yang pertama, kita mestilah menyayangi Nabi Muhammad SAW. Walaupun baginda sudah tidak ada, tetapi sunnah dan amalan yang berterusan dapat kita amalkan sepanjang masa sebagai tanda sayang kepada Muhammad SAW. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang terakhir, membawa kebenaran dan menentang kezaliman. Iktibar yang kedua adalah
Umat Islam semestinya hidup bersatu padu bagi memastikan kehidupan yang aman dan damai. Kerana umat Islam itu semuanya adalah bersaudara dengan adanya kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Pastikan kita cuba buat sesuatu ibadah, solat, puasa, sedekah dan banyak lagi, bagaikan itu adalah ibadah kita yang terakhir. Bila kita anggap itu adalah ibadah kita yang terakhir, pasti kita akan buat bersungguh-sungguh. Akhirnya sifat ikhlas akan terbina dalam diri terhadap kesemua ibadah yang kita lakukan. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Di akhir zaman pada ketika ini sudah pasti banyak fitnah, cabaran, bencana yang melanda. Amalkan Al-Quran dalam kehidupan, baca Al-Quran setiap kali lepas solat, mana-mana yang sesuai mengikut keadaan masing-masing, kerana itulah yang akan menjadi kita punya pelindung di kehidupan selepas mati, insya-Allah. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.